Sebabnya bagi saya lah, kalau kita ni merupakan rakyat Malaysia yang betul-betul faham agama, kita takkan mudah tulis sesuatu perkara tanpa kita menilai dulu. Kan? Macam saya sendiri pun memang pegang dengan kata-kata, kalau you tak ada benda baik untuk dicakap, better you jangan cakap langsung. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan dan saudari sekalian ke siri podcast kita yang terbaru, Bicara Harmoni, di mana di dalam siri ini kita akan berbincangkan isu-isu berkaitan keharmonian, perpaduan dan juga hubungan antara etnik dan agama di dalam negara kita yang tercinta, Malaysia. Tapi untuk episod pertama kita ni, kita akan membincangkan rukun negara pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Saya sebenarnya juga kalau saya nak kongsi dengan khususnya orang-orang muda yang mungkin sebab saya terkejut baru ni bila ada orang membacakan teks penuh rukun negara tu, ramai terkejut tak perasan ada bahagian pertama tu. Ada objektif yang kita nak capai sebagai rakyat Malaysia. Kalau kita lihat sejarahnya, selepas berlaku satu konflik ataupun riot, rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, tahun seterusnya pada 1970, pada Hari Kebangsaan 31 Ogos 1970 telah diisytiharkan rukun negara sebagai satu panduan, sebagai satu petunjuk supaya rakyat berbilang kaum dan agama di Malaysia dapat mengambil satu tata cara hidup yang lebih baik. Dan kalau kita lihat ada beberapa bahagian yang penting, saya fikir untuk kita berikan perhatian, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara cara hidup yang demokratik. Ini pada 1970 kita dah sebut dah benda-benda ni. Dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dinikmati bersama secara adil dan saksama. Tak kira kaum, tak kira agama, adil. Seterusnya membentuk satu sikap yang liberal. Ada orang yang bila dengar liberal ni dia jadi allergic. Dia mungkin tak faham maksud liberal ni, terbuka terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan yang terakhir, sebelum nanti saya nak minta Priti bacakan 5 rukun negara tu, ialah membina sebuah masyarakat yang progresif, yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maksudnya kita cerita tentang AI hari ini, kita cerita tentang teknologi 5G, yang ni pemimpin-pemimpin kita yang dulu pun dah sebut dah, kita mestilah berada sebagai wujud sebagai sebuah masyarakat yang progresif, khususnya dalam bidang sains dan juga teknologi moden. Saya ingin mengajak kepada Priti untuk mungkin boleh sebutkan 5 rukun negara secara penuh, apakah yang akan dilihat sebagai kerangka besar perbincangan kita dalam podcast ni. Okay, so dalam siri ni 5 rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perbahagian, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Okey, kita boleh mula hari ini perbincangan kita. Kalau kita boleh lihat daripada asasnya, kita lihat ada negara-negara kat Malaysia, kat dunia ni yang bercakap bahawa negara tidak dipengaruhi oleh agama. Masyarakat tidak boleh membawa imej ataupun sebarang bentuk agama dalam majlis-majlis rasmi kerajaan misalnya. Tapi Malaysia, sebuah negara yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai rukun yang pertama, yang terutama. Jadi kenapa Ustaz? Kenapa itu begitu penting dan bagaimana ia mesti dilihat khususnya oleh anak-anak muda hari ini yang mungkin tak tahu konteks bagaimana kita boleh ada rukun negara yang meletakkan Tuhan sebagai kepercayaan kepada Tuhan itu sebagai yang pertama. Okey, bagi pendapat saya sendirilah kan, dia macam ni lah, kita letak contoh kalau kita nak bina rumah ataupun kita nak bina satu bahtera yang besar, kapal yang besar, kita memerlukan tenaga manusia kan untuk bina rumah ataupun kapal, dan kita pun memerlukan manusia untuk mengemudi kapal tersebut. Sama konsepnya macam sebuah negara kan, yang itu sebab itu uniknya Malaysia ni, sebab kita meletakkan kepercayaan kepada Tuhan tu sebagai rukun negara yang pertama. Sebabnya bila manusia yang akan mengemudi kapal, yang akan membina sebuah kapal, dia memerlukan ada satu
jati diri dalam hidup dia. Dia kena ada pegangan. Tak kisahlah kita ni berbangsa Melayu ataupun berbangsa India ataupun Cina ataupun Punjabi, tapi kita kena ada pegangan dalam hidup kita. Kan, baru kita boleh membina sesuatu yang cantik, baru kita boleh mengemudi sebuah bahtera yang cantik. Sebab tu saya rasa Malaysia ni memang sangat unik sebab meletakkan kepercayaan kepada Tuhan tu sebagai rukun negara yang pertama. Sebab kalau kita tengok dalam semua agama di dunia ni, tak ada satu agama pun yang mengajar ke arah keburukan. Setiap agama dia mengajar ke arah kebaikan. Kan, tak ada pun ada agama kau boleh jadi pencuri, kau boleh jadi pembunuh. Tak ada. Kan, setiap agama dia mengajarkan kepada kebaikan. Jadi saya rasa sebab itulah Malaysia waktu tu dia mengambil kepercayaan kepada Tuhan dan letakkan sebagai rukun negara nombor 1. Betul Ustaz. Saya setuju dengan pendapat Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita tengok sekarang ni, walaupun Malaysia mempunyai pelbagai agama, bangsa dan sebagainya, tapi adakah kita cukup matang untuk menghargai pelbagaian kaum dan agama ni? Okay. Kalau kita tengok sekarang ni, sebenarnya masyarakat Malaysia dia memang dah ke arah kematangan dalam menerima kepelbagaian agama, kepelbagaian bangsa. Dia dah ke arah kematangan. Tapi mungkin disebabkan kita ni terlalu obses dengan teknologi. Okey untuk kita hidup bersama dengan teknologi, tapi jika kita menggunakan teknologi itu dalam keadaan yang salah, contohnya apa yang berlaku di media sosial, kan, dekat media sosial ni kita dapat lihat semuanya klip-klip pendek, kan, dia ambil yang secara ringkas, dia potong-potong sebab mereka ada agenda mereka tersendiri. Jadi bila disebarkan, masyarakat Malaysia ni dia mudah terpercaya, dia mudah terpengaruh apa yang berada di media sosial. Jadi kalau kita nak tunggu klip penuh yang mungkin keluar dekat berita jam 8 malam, mungkin lambat. Sebab sekarang ni Malaysia kita tengok berita kemalangan jam 7 pagi, 7.05 minit dah keluar di media sosial. Kan? Kadang-kadang ada yang tengah bergaduh siap boleh buat live, kan, di media sosial. Jadi sekarang ni dia info tanpa sempadan, dan bila info tanpa sempadan ni dia tiada tapisan. Itu yang agak bahaya. Jadi saya rasa masyarakat Malaysia memang dah matang, tapi dia perlu tingkatkan lagi kematangan tu dalam menapis maklumat-maklumat ni supaya dia dapat, orang kata, tidak sembrono. Tidak sembrono, tidak bila tak melatah terlalu cepat. Kita memang dah ke arah kematangan, cuma kita kena tingkatkan lagi skill kematangan kita tu. Saya rasa satu mungkin perspektif yang menarik, saya nak tanya pendapat Ustaz adalah, saya nampak kadang-kadang orang beza ni dia sebab pergaulan dia. Kalau dia membesar sejak kecil, dia tak pernah ada kawan daripada agama lain, daripada kaum lain. Misalnya contoh Priti boleh cakap 5 bahasa. So nak tunjukkan luasnya tu, pergaulan tu memberikan perspektif. Dan bagaimana Ustaz lihat contohnya dalam konteks Malaysia, sebagai orang kata penjajah telah pun divide and rule kita, letakkan satu kaum di sini, satu kaum di sini, satu kaum di sini, menyebabkan sampai hari ini kita masih lagi bergelut untuk mewujudkan keharmonian yang bersepadu. Tapi kalau dari sudut individu, apakah kesan pengalaman pergaulan tu Ustaz rasa pada cara mereka menanggapi penganut agama lain? Okey, saya rasa ni memang memberikan kesan yang besar lah. Sebab contohnya saya sendiri membesar memang ibu saya dia suka berkawan dengan bangsa lain. Ibu saya dia suka berkawan dengan Cina, dia suka berkawan dengan India, and then kadang-kadang sometimes dia bawa kami ke rumah kawan-kawan dia makan. Ini memang waktu saya kecil lah. Dan situasi ni agak berbeza bagi kawan-kawan saya yang membesar bukan di kalangan bangsa-bangsa lain. Mereka mungkin duduk dekat satu kawasan, dan memang contohlah saya ambil kawan Melayu saya, dia hanya kawasan dia memang semua Melayu. Dia tak ada bercampur dengan kawan-kawan India dia, kawan-kawan Cina dia, kan. Kalau ada pun mungkin di sekolah, tapi lepas sekolah mereka tak ada aktiviti bersama. Jadi bila kawan-kawan saya tengok, kadang-kadang saya pergi rumah kawan mak saya India, makan biryani. Makan biryani ayam. Sedap. Kan, masak sama-sama kat dapur, kan. Jadi diorang ni macam pelik. Tak apa kot, kan, kau pergi rumah India ni, kan, macam mana kod makanan yang dia masak tu haram ke apa ke, kita punya kuali semua ni, kan. Jadi dia ada satu sentimen yang macam tu tau. Jadi dekat situlah macam peranan saya terangkan balik, kan. Okey, kita berkawan ni bukannya kita kawan
hari ni jomlah datang rumah aku. Tak, kan? Macam Priti sendiri kan, kalau ada tiba-tiba kawan lelaki berkenalan, ajak terus dalam rumah, pergi ke? Terus pergi ke? Oh, tak pasti tu. Macam mana tu? Mesti kita akan macam, oh tak apa. Kita berkenalan dulu, berkawan dulu, kita tengok cara hidup dia macam mana. Dan kita boleh tengok kan, macam sebab Islam ni kan dia ada konsep halal dan haram kan. Jadi kita boleh tengok kehidupan kawan-kawan kita tu macam mana. Dan kalau menepati apa yang dalam Islam kan, contohnya dia tak ada makan, contohnya dalam Islam kita haram makan babi, tapi dia tak ada makan babi. Dan dia waktu kita datang pun dia akan beli barang-barang yang memang halal certified kan. Jadi kita dah tengok kehidupan dia macam tu, jadi kita pun okey, boleh datang, tak ada masalah. Jadi benda tu yang saya terangkan balik dekat kawan saya. Dan mula-mula kawan saya mula-mula susah jugalah nak terima kan. Kan. Tapi kita kena, orang kata kena ada faith lah kan. Dan kita juga berdoa supaya suatu hari nanti dia dibuka kapituliti. Dan alhamdulillah sekarang dia pula banyak kawan dengan bangsa lain daripada saya. Kawan saya tu. Ni yang satu saya rasa memang sebenarnya dia ada efek pembesaran tu. Ini yang kalau boleh kita nak tonjolkan kepada Malaysia, bahawa mereka yang mungkin tak membesar dengan bangsa-bangsa lain ni, kalau boleh cari alternatif kan. Cuba untuk bergaul. Sebab kita hidup dekat Malaysia ni, kita ada pelbagai agama dan bangsa kan. Kita bukannya hidup sampai tua, kalau kita Melayu kita nak berkawan dengan orang Melayu je, tak boleh. Kan, di end nanti kita masuk universiti, kita jumpa juga bangsa lain. Kita masuk bekerja, kita jumpa juga bangsa lain. Sekarang ni kalau tengok perkahwinan pun meriah kan. Ada yang Melayu pergi perkahwinan India, ada yang Cina pergi ke perkahwinan Melayu. Jadi keunikan itu yang saya nak kita kecapi bersama. Saya boleh relate juga dengan pendapat Ustaz, sebab kawan-kawan saya, walaupun saya boleh berbahasa Mandarin di universiti, tapi kawan saya Chinese ni cuba cakap dengan saya dalam bahasa Melayu. Saya macam, tahu buat apa? Lah tekan ni pula. So macam like, kenapa mu nak cakap bahasa Melayu dengan aku, sedangkan saya boleh cakap bahasa Mandarin. Dia cakap sebab saya nak improve saya punya bahasa Melayu, sebab saya nak cuba untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan yang Melayu. Faham. Sebab dia kata tak, macam susah. Dia kata kalau cakap bahasa Inggeris ni dia ada satu border nanti. Kalau saya boleh cakap bahasa Melayu dengan lancar, lagi bagus untuk saya. So macam, even bila sebut tadi pasal bab makanan tu, kita suka sebut perkataan hormat menghormati. Tapi yang sebenarnya bukan slogan tu, dia berlaku pada suasana yang berjiran tu. Dan bahkan bila sebut rakan-rakan kita akan sediakan makanan yang sesuai dengan kepercayaan kita. Sebaliknya sama, orang Islam pun kalau dia kenal rapat, dia tahu sensitiviti. Ada sebahagian hidangan yang tidak sesuai untuk dihidangkan. Jadi itu yang sebenarnya akan membina keharmonian yang real, yang benar. Bukan sekadar kita buat spanduk, buat slogan sepanjang setiap kali tahun sambutan ulang tahun kebangsaan dan sebagainya. Betul. saya nak tanya juga pendapat kepada Ustaz. Kalau kita, walaupun kita ni ada banyak kaum, tapi kita punya perpaduan pun, kita pun tahu macam agak tinggi semua kan. Tapi isu perkauman masih lagi berlaku di Malaysia. So, kalau pandangan saya lah Ustaz, macam mengadakan program pertandingan sajak pantun secara besar-besaran yang boleh disertai oleh pelbagai jenis agama, dan sambutan kemerdekaan yang kita setiap tahun adakan. Selain daripada tu, apakah lagi langkah tambahan lain yang Ustaz rasa boleh diambil untuk menangani isu-isu perkauman yang boleh menjejaskan hubungan baik di Malaysia? Okey, selalunya isu perkauman ni selalunya dia timbul sebabkan mungkin nak tarik apa orang kata voters kan. Kalau isu ialah pilihan raya ke apa kan, itu yang selalu kita nampak lah kan. Tapi kalau bukan waktu pilihan raya, kita tak ada pun selalunya isu-isu yang berkaitan dengan 3R ni kan, apa agama dan apa bangsa ni kita jarang ada. Cumanya apa yang saya boleh kongsikan lah kan. Saya ada satu kawan Cina ni, dia masuk Islam, dan cara dia nak mengharmonikan kadang-kadang konflik antara agama, antara bangsa ni kan. Dan dia buat satu program, dia ajak
orang Cina untuk datang ke masjid. Oh. Dan sometimes orang Cina, kita non-Muslim boleh masuk masjid ke? Kan? Kadang-kadang kita ada apa perasaan macam tu kan. Sebenarnya boleh. Kan? Boleh tapi kena ikut tata tertib masjid lah kan. Maksudnya kena menutup aurat, sopan kan. Macam kalau kita pergi ke Masjid Putra, Masjid Negara, Betul. memang ada counter Betul. untuk masuk dan ada pakai rope sikit. Dan sebenarnya memang mungkin orang rasa kat Masjid Surau rumah dia tak boleh. Ya, dia ada kalau kita tengok kadang-kadang ada certain tempat ni dia strict sebab dia sendiri tak faham agama tu. Dia tak faham agama tu kan. And then kadang-kadang apa yang saya suka kalau contohnya macam saya dekat Jordan, kita ada belajar subjek muqaranah hadian, perbandingan agama. Dan waktu saya dekat Jordan, kita pergi masuk church, kita tengok macam mana dalam church kan. Kalau dulu saya kecil-kecil selalu momokkan, tak boleh masuk church kan, kita ni orang Islam tak boleh masuk church kan. Tapi bila kita untuk belajar something, okey, tak ada masalah kan. Dari situ saya macam macam ni kan. Jadi ini yang kita nak terapkan, yang saya rasa kita perlu tonjolkan lebih kan. Maksudnya rumah ibadat di Malaysia ni perlu lebih terbuka kan. Contohnya kalau kita tengok macam Masjid Negara dah mula kan, pelancong datang, tak kira lah daripada India, daripada China, daripada Korea datang kan. And then kalau kita tengok rumah ibadat yang lain pun yang famous dah start kan. Macam kuil Hindu dia ada buka untuk pelancong luar masuk kan. Cumanya yang saya seronok sebab saya ni pergi mana-mana saya memang pakai cap kan. Rupanya saya baru tahu bila kita masuk ke kuil Hindu, kita tak boleh tutup kepala. Betul kan saya kalau saya salah kan? Tapi saya memang Sami tu cakap, okey nak masuk kena buka. So kita hormat, kita buka. Kan kita Sama hormat. seperti Gurdwara juga. Sama. Kalau nak masuk Gurdwara, boleh je. Apa-apa kamu pun boleh masuk, cuma kena cover kepala. Itu satu penghormatan lah. Tapi kalau yang macam Gurdwara kena cover kepala tu, lelaki perempuan ke atau macam? Dua-dua. Dua-dua kena cover kepala. So, lelaki pun akan cover dia. So kalau tengok cerita Bollywood kan, contoh orang Debasenti kan, cerita macam tu. Dia akan ada scene, dia tunjukkan kawan-kawan pelbagai agama, tapi bila pergi ke temple tu, dia akan pakai kain sebagai respect kepada the code of conduct. Sama macam tadi orang pergi ke masjid, diberikan rope, diberikan selendang, tak boleh pakai seluar pendek. I think semua rumah ibadat, semua tempat yang kita honor sebagai tempat yang suci dan tinggi kedudukannya, bukan hanya dalam konteks agama, bahkan pergi pejabat kerajaan pun atau pergi ke, ada code of conduct dia. Betul. So saya ingat memang itu spirit yang semua penganut agama kena hormat. Betul. Tak boleh kita rasa ini kalau aku pergi rumah ibadat aku pakailah. Rumah ibadat aku tak perlu ikut kau punya code. Itu sudah tidak fair lah. Kita expect orang respect kita tak nak respect orang. Betul. Jadi bila Ustaz sebut tentang bagaimana orang pergi ke pelbagai rumah ibadat ni boleh membuka perspektif, boleh lebih tenang, boleh lebih menarik juga kalau kita fikir. Kadang-kadang sensitivity kita, khususnya orang Islam, ialah bila orang datang visit tu, dia ada rasa macam ketakutan. Ada rasa macam ada kecurigaan. Jadi Ustaz rasa daripada mana datangnya perasaan kecurigaan ini? Sedangkan contohnya dalam Quran Allah kata memang Allah ciptakan manusia berbilang kaum etnik ni li ta'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Bila kita nak saling kenal, saya contoh nak kenal Priti, saya tak bolehlah curiga dengan dia. Atau saya nak kenal dengan Ustaz, saya kalau aku ni curiga ni, entah-entah dia ni nak buat, kita tak boleh nak berkenal lah macam tu. So apa yang menyebabkan ada kecurigaan ini? Apa yang menyuburkan kecurigaan? Kecurigaan ni saya rasa disebabkan mungkin cara didikan kita, sekeliling kita kan. Contohnya saya ambil mudah orang Islam sendirilah kan, terutamanya Melayu kan. Kita daripada kecil memang dah dibesarkan, tak boleh pegang anjing, haram. Tapi kita tak pernah terangkan kenapa haram pegang anjing kan. Dan haram tu dari sudut macam mana kan. Jadi kadang-kadang bila ada anjing yang mungkin tercedera, kita terus tak boleh pegang anjing, haram kan. Kita terus sebenarnya apa cantiknya Islam ni, dia ada kaedah dia kan. Dia ada kaedah turutan dia.
Okay, memang diharamkan, tapi ada masa dibenarkan untuk sentuh kalau ada macam keadaan darurat. So saya rasa benda-benda macam ni yang kita tak tonjolkan, yang menyebabkan kita rasa kita tak boleh nak pegang anjing, dan kalau kita nampak even doktor Melayu yang merawat anjing pegang anjing, kita rasa haram. Kerjaan dia tu haram. Betul. Kerjaan dia tu haram, rezeki dia tak berkat. Tak halal lah. Tak halal kan. Sebab tu saya rasa mungkin cara kita membesar, didikan kita, apa yang selalu kita dengar, kita dimomokkan dengan media macam tu. Jadi saya rasa untuk sekarang ni, sebab kita dah ada social media, which is social media ni antara platform paling cepat untuk kita sebarkan maklumat. Jadi apa kata kita gunakan platform tu untuk kita betulkan apa yang salah, kan? Kita tunjuk balik, kan? Memang kita dalam Islam pegang anjing tu haram, kan? Saja-saja pegang, kan? Tak boleh, kan? Haram, kan? Tapi kita kena didik balik masyarakat Malaysia melalui media sosial lah. Saya rasa itu sebabnya kita ada sifat curiga. Contohnya macam tipu lah, kalau saya kata waktu saya mula-mula masuk church dekat Jordan tu, saya tak takut, kan? Sebab kita memang dah daripada kecil dimomokkan cerita-cerita pasal dakyah gereja semua, Holy kan? water. Kan? Apa kalau minum air holy water ni kamu boleh akan mengucap jadi dah. Kristian, kan? Kamu tak boleh nak mengucap, kan? Jadi benda-benda macam tu yang kita daripada kecil. Tapi sebenarnya bila kita pergi tu, kita betulkan balik niat, kan? Okay, saya betulkan balik niat, tak apa, aku masuk gereja ni untuk belajar, untuk cari ilmu, supaya kita ada satu titik persefahaman. Tak adalah kita macam pandang Kristian tu, kita terus rasa kena reject, kan? Tak boleh. Kan, kita kena ada satu titik persefahaman. Walaupun kita berlainan bangsa, berlainan agama, sebenarnya kita kena ada titik persefahaman. Itu kita menghormati antara satu sama lain. Dan saya juga setuju dengan pendapat Ustaz, di mana Ustaz cakap media sosial ni kita perlu sebarkan Betul. dekat media sosial. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, dekat FFP saya banyak keluar influencer menceritakan like kenapa tak boleh pegang anjing, kenapa tak boleh makan makanan Chinese yang dimasak dalam kuali, takut semua tu. Saya memang secara umumnya yang negatif tu lebih banyak tersebar. Betul. Jadi kita nak kena counter tu dengan perspektif yang positif tu. Tapi tentunya dengan menjaga disiplin ilmu. Maksudnya kita tidaklah semata-mata nak positif, kita pun langgar je semua. Ada orang yang mungkin bimbang, kalau macam tu kita tak ada pegangan lah. Betul. Betul, kita ada pegangan, tapi pegangan tu ada tertibnya, ada kaedahnya, ada mana betul mana salahnya. Saya rasa memang seperti mana Ustaz sebut, sejak kecil saya ingat mungkin kita memang cara kita diajar tentang orang lain tu selalunya macam daripada pintu yang agak negatif. Ya, betul. Bukan daripada pintu yang positif. Dan kalau saya nak tarik perhatian, sebab saya bila duk tengok Pretty ni, saya ingat kita di Malaysia kalau ada perayaan, kita yang besar tu Hari Raya, kemudian Tahun Baru Cina, kemudian Deepavali. Tapi saya mungkin tak perasan, saya fikir daripada tadi, apa perayaan kaum Sikh ataupun orang-orang yang beragama Sikh. Jadi daripada perayaan ni pun kita boleh saling kenal mengenal apakah tradisinya. So mungkin Pretty boleh kongsi sikit sebelum kami yang tak pernah dengar ni, ramai sebenarnya tak pernah dengar. Apakah mungkin Saya perayaan? tak pernah dengar. Betul Ustaz? Betul. Well, Ya. Walaupun dia boleh Terengganu, tapi dia tak pernah dengar. ya, sebab dekat Terengganu, family yang kaum Sikh ni 2 family je, termasuk family saya. Kat Terengganu tu ada 2 family je. Dia. Seluruh Terengganu tu. Ya. Wow. So sebab tu saya rasa Macam mana boleh tercampak ke Terengganu? Macam mana boleh tercampak ke Terengganu? Oh my god, sejarah beragak panjang. Tak lah, daripada datuk saya lah. Macam ayah dengan mak saya pun arrange marriage. Kahwin arrange. Lepas tu perayaan yang saya raikan adalah Basaki. Vasaki. Wasaki. Pernah dengar? Ya. Tapi macam mana? Dia macam mana? So biasanya saya akan raikan di Gurdwara. So dekat Terengganu tak ada Gurdwara. Ustaz pun tahu kan? Tahu. So, saya biasanya akan travel lah, pergi ke Melaka, pergi ke Kuala Lumpur untuk raikan kat sana dekat Gurdwara. Yang dekat-dekat tu ada Pahang, Kelantan. Kuantan ada. Kuantan ada. Tapi biasanya pergi yang KL lah, yang meriah kan. Ya, dia lagi meriah kan? Ya, dapat kenal-kenal orang. Mana tahu boleh jumpa jodoh dekat Gurdwara ke. Oh, okay. Itu Mungkin key point. kalau boleh, kalau pergi ke masjid pun boleh jumpa jodoh juga. Ya, betul juga.
Actually baru ni saya, sebab saya handle exchange student dekat universiti saya, so saya ada bawa mereka ke masjid. Dekat masjid Putrajaya. So alright. dia orang macam bila dia masa tu macam like, wow, like culture kat sini, kita Malaysia ni memang kaya dengan pelbagai agama, dengan culture yang pelbagai, so mereka sangat impress lah. Kalau Wasaki tu dia perayaan sempena apa, dan apakah mungkin perkara yang dilakukan waktu, kalau raya kita pergi sembahyang raya, lepas tu balik makan lemak. So kalau Wasaki Wasaki tu biasa saya akan vegetarian lah hari tu. Lepas tu apa yang kita akan macam jumpa saudara mara, jumpa rakan-rakan. Lepas tu memang kita akan masak-masakkan tradisional lah. So dekat Gurdwara memang biasanya orang akan masak daripada pagi, and kita akan dapat sponsor semua tu, and makan lah kat sana. Semua tu macam raya juga, saling mengenali, jumpa saudara, semua je. dalam konteks hari ini, kita panggil currency ataupun salah satu bentuk kekayaan yang memberikan kepuasan ni adalah followers, Betul. shares, orang engage dengan konten dia viral, so dia rasa macam profile dia tu makin, dan dia tak fikir kalaupun dia campakkan maklumat-maklumat palsu yang boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah mungkin. Betul. Disebabkan orang terpengaruh dengan apa yang disebut. Jadi itu satu faktor yang tanggungjawab tu besar sebenarnya. Hari ni orang, sebab kita terlalu mudah boleh tulis apa saja kita fikir sampai kita tak tahu yang kita ada tanggungjawab Betul. untuk memastikan. Dan Kadang-kadang kadang-kadang perkara tersebut pun boleh menyebabkan kita macam perpaduan kita pun terjejas kan. Betul. Sebabnya bagi saya lah, kalau kita ni merupakan rakyat Malaysia yang betul-betul faham agama, kita takkan mudah tulis sesuatu perkara tanpa kita menilai dulu. Kan? Macam saya sendiri pun memang pegang dengan kata-kata, kalau you tak ada benda baik untuk dicakap, better you jangan cakap langsung. Senyap je. Tu pegangan saya lah. Kan? Jadi ini yang kita perlu ubah balik Malaysia ni kan, supaya bila kita menerima info tu, kita tabayun dulu. Kan, tabayun dulu. Dan kalau kita nak jadi content creator, sebab macam Azlan cakapkan tadi kan, sekarang ni memang semua orang mengejar followers, share, sebab situlah orang nampak mudahnya untuk dapatkan duit zaman sekarang ni kan. Kan, dengan buat live TikToknya. Tapi yalah, seharusnya kita perlu ada pegangan agama, terutamanya kepercayaan kepada Tuhan dalam diri ni. Barulah kita boleh jadi seorang manusia yang memberi manfaat bukan sahaja kepada diri dia, malah kepada orang sekeliling dia. menarik apa yang Ustaz sebut tu, sebab kita fikir tadi kepercayaan kepada Tuhan tu dalam konteks menjaga antara kaum, tapi sebenarnya menjaga diri kita tu pun kepercayaan kepada Tuhan. Betul. Tu adalah paksinya. Walaupun orang tak tahu, mungkin manusia tak nampak yang kita sedang sebarkan kebencian, Tuhan tahu. Betul. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Betul. Kan, itu satu perspektif yang menarik saya rasa. Balik pada bahagian awal tadi dalam hukum negara kan, kita mengimajinasikan bahawa rakyat Malaysia akan menjadi sebuah masyarakat yang bersatu padu. Jadi apakah mungkin imajinasi? Contoh kita sekarang setelah puluhan tahun merdeka, hukum negara ni pun dah 53 tahun usianya, sejak 1970. Jadi mungkin ke hadapan ini kita ada satu arah tuju yang baru, mewujudkan Malaysia yang lebih kuat, lebih bersatu padu. Mungkin apakah bayangan yang Ustaz nampak dalam konteks kehidupan antara penganut agama ni yang lebih harmoni, yang lebih baik ni? Apakah mungkin bayangan yang ada lepas ni? Okay, saya selalu, bila kita kerja di bidang penyiaran TV ni kan, kadang-kadang kita berjalan, pergi tengok negara orang kan. Ada negara yang mungkin lagi teruk daripada Malaysia, ada negara yang much better daripada Malaysia. Jadi apa yang saya nampak kan, kadang-kadang ada negara-negara lain yang diiktiraf dunia sebagai negara paling selamat di dunia kan. Jadi saya kalau boleh nak benda tu ada di Malaysia. Kan, maksudnya Malaysia ni menjadi satu-satunya negara multiracial kan, pelbagai bangsa, pelbagai agama, tapi yang paling aman. Kan, kita boleh hidup saling hormat menghormati, kan, tak ada perpecahan kan. Itu yang saya nampak, walaupun mungkin kita berlainan aliran kefahaman dari sudut parti politik kan, tapi in the end kita tetap bersatu. Sebab apa? Sebab kita sayangkan Malaysia. Kita nak buat yang terbaik untuk Malaysia. Jadi itu yang saya nampak Malaysia akan datang. Saya nakkan Malaysia ni menjadi negara yang paling aman di dunia. Kan, tak ada masalah jenayah, tak ada masalah teroris dalam agama kan. Itu yang saya impikan.
Maksudnya walaupun sekecil minoriti hanya 2 keluarga, dia rasa aman. Betul. Selamat dan tidak ada sebarang perkara yang mungkin boleh menimbulkan ketakutan. Betul. Sebab macam, yelah, kita sendiri pengalaman kan, kalau kita pergi luar negara, kita akan rasa diri kita kecil. Kan? Kita tambah pula kalau macam kita travel seorang-seorang kan. Nak seorang je orang Asia kat sini kan. Orang yang lain semua masalih kan. Jadi kalau boleh kita tak nak ada perasaan tu. Kita tak nak ada perasaan yang kita ni minoriti, kita tak mampu nak buat apa, dan kita tak nak ada perasaan kita ni majoriti, kita ada kuasa untuk buat apa-apa. Salah. Setiap orang dia ada tanggungjawab terhadap diri dia yang pertama kan, dan juga orang sekeliling. Jadi memang kita kalau ikutkan, itu yang saya gambarkan Malaysia lah, menjadi satu tempat yang memang aman. Jadi saya rasa banyak yang kita bincangkan tadi, dan sebenarnya banyak kita boleh sebut sebagai panduan-panduan yang kita boleh aplikasikan. Kita boleh buat dalam hidup kita ni. Kita boleh cari kawan, kita boleh pergi ziarah rumah-rumah jiran kita pergi makan sama-sama, tengok sendiri, belajar tanpa prejudis, tanpa Betul. rasa keraguan, dan itu akan membibitkan. Dan saya rasa yang paling penting sekali adalah kita semua boleh cari kawan tu. Ya. Itu nanti kita cerita pula, nanti ada banyak lagi macam mana Priti boleh belajar sampai 5 bahasa tu. Boleh cakap dengan orang etnik Cina dengan bahasa Mandarin, boleh cakap ni bahasa lain. So itu semua akan menambahkan lagi seri lah kehidupan kita sebagai satu negara yang bersatu padu. Jadi untuk sesi kali ini kita sudah sampai ke penghujung. Tak sedar pun sembang-sembang dah sampai ke penghujung dah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Hanan atas pandangan dan juga perkongsian yang menarik daripada pengalaman-pengalaman hidup. Anda boleh terus mengikuti siri-siri podcast ini di social media Perpaduan Negara, dan seterusnya kita ada siri-siri yang seterusnya kita akan bawakan jemputan-jemputan yang baru. Untuk itu anda perlu mengikuti dan nantikan siapakah guest kita yang seterusnya. Jadi saya ucap terima kasih kepada Ustaz Hanan. Saya Azlan Shah Nabis Khan. Ucap terima kasih juga kepada anda semua, dan yang terakhir saya serahkan kepada Saya Priti Kargil. Jangan lupa untuk tonton episod kedua dengan rukun negara kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tapi agak berat juga ya. tu kena pakai singgah sana. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.